Access granted. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibullah bin Hussein, dan sahabat saya yang bernama Abdul Mughith dan saudara Nasrul Hakim. InsyaAllah kami akan membentangkan tajuk yang diberikan, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Asbabut Ta'n fil Quran, wa fihi arba'ah mabahith. Dia ada 4, iaitu sebab mencabar Al-Quran. Topik yang pertama, bab yang pertama, iaitu mengapa perang terhadap Al-Quran ini. Mengapakah mereka perang terhadap Al-Quran. Yang kedua, topik yang kedua, hikmah kehadiran persamaan dalam Al-Quran. Yang ketiga, jenis tikaman. Yang keempat, topik yang keempat, iaitu sebab-sebab perbezaan dalam Al-Quran. Seterusnya kita pergi kepada topik pertama, iaitu mengapa perang terhadap Al-Quran ini. Musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui betapa pentingnya kitabullah, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitabullah, iaitu Al-Quran. Betapa pentingnya Al-Quran dalam jiwa umat Islam, dan sejauh mana keterikatan mereka dengannya, dan mereka tahu bahawa itu adalah sumber kebangkitan mereka, menghidupkan semula aspirasi mereka, penyatu mereka, perkataan, dan sebab keselamatan dan kekuatan mereka. Pada awal abad ini, tentera Itali sering menyanyikan lagu-lagu mereka. Saya akan pergi ke Libya dengan gembira dan gembira untuk mengorbankan darah saya demi untuk menghancurkan negara yang terkutuk dan menghapuskan Al-Quran. Di sini tentera Itali ni, dia sering Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nyanyi lagu, nak pergi ke Libya. Dia sanggup mengorbankan diri dia untuk menghapuskan Al-Quran. Allah Rabbi. Dan pemerintah Perancis di Algeria berkata, kami tidak akan menang ke atas Algeria selagi mereka membaca Al-Quran dan bercakap bahasa Arab. Ayat Al-Quran di sininya amat penting, amat kuat. Siapa yang membacanya, insya-Allah lah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepadanya. Dan Cromwell berkata di Mesir, aku datang untuk menghapuskan 3 perkara, iaitu Al-Quran, Kaabah dan Al-Azhar. Beliau seterusnya, Gladstone pula berkata, selagi Al-Quran ini berada di tangan orang Islam, Eropah tidak akan dapat menguasai Timur, dan ia sendiri tidak akan selamat. Maka mereka mengetahui bahawa Al-Quran adalah sumber kekuatan umat Islam. Itulah sebabnya mereka mengisytiharkan perang terhadap kitabullah, iaitu Al-Quran. Mereka ni sanggup untuk menghancurkan Al-Quran. Seterusnya, antara matlamat fitnah kitabullah. Yang pertama, perang umat Islam. Yang kedua, membuka pintu konflik dan perselisihan seluas-luasnya di kalangan umat Islam. Yang ketiga, dia menimbulkan perselisihan di antara orang-orang Islam. Dan yang terakhir, iaitu menghancurkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Mughith bin Zakri, nombor matrik 061703. Baik, insyaAllah saya akan meneruskan topik yang kedua, iaitu hikmah adanya kiasan dalam Al-Quran. Tujuan untuk menyelidik ni adalah jawapan kepada syak yang timbul. Al-Quran itu hanya diturunkan untuk petunjuk dan penjelasan. Jadi bagaimana ia memasukkan kiasan? Jadi ramai ulama telah berbahas dalam menentukan jawapan ni,
dan ramai ulama telah menyelidik hikmah dan mengeluarkan hasil yang sama-sama, dan ada pendapat yang kuat, ada sebahagian pendapat yang kekurangan sumber, tidak berapa kuat, dan ada sebahagian lagi pendapat yang boleh dikatakan hebat, kagum, jelas, dan ada sebahagian lagi tidak layak untuk disebut. Adapun yang paling baik dan paling kuat pandangan di antara para ulama ialah hikmah menzahirkan perkara yang sama-sama itu terzahir dalam beberapa perkara. Yang pertama, Allah menurunkannya untuk menguji hamba-Nya dengannya. Adapun orang mukmin tidak ada keraguan padanya, dan dia berada di antara dua perkara, sama ada dia mampu mengembalikan kepada penimbang tara, atau dia berkata kami beriman kepadanya, semuanya dari Tuhan kami. Jika maksudnya tidak jelas baginya, seluruh urusannya adalah baik, maka pahalanya dibesarkan dan darjatnya bertambah di sisi Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, dalam menzahirkan perkara-perkara yang sama-sama itu adalah bagi menunjukkan dari keutamaan para ulama dan perbezaan di antara mereka, dan ia juga mendedahkan mereka kepada lebih kesusahan dan kesukaran untuk mencari kebenaran, sehinggalah pahala mereka dan kedudukan mereka lebih besar dan ditinggikan di sisi Allah. Yang ketiga, jika seluruh Al-Quran adalah penentu, ia tidak akan sesuai dengan apapun kecuali satu mazhab sahaja, dan ia akan secara jelas membatalkan segala-galanya selain daripada mazhab itu, dan itulah yang menolak penguasa semua mazhab yang lain, dan berfikir dari menerimanya, dari melihat ke dalamnya dan mendapat manfaat daripadanya. Ia mengandungi apa yang menyokong prinsipnya dan menyokong sumbernya. Jadi semua ahli yang percaya menganggapnya dan berusaha untuk merenungkannya setiap prinsip, dan jika mereka berlebih-lebihan dalam hal itu, pengadil menjadi tafsir persamaan, dan dengan cara ini yang batil menyingkirkan kebatilannya dan mencapai kebenaran. Yang keempat, jika Al-Quran termasuk yang bersifat sebuah karya, maka ia tidak mempunyai pengetahuan tentang cara tafsir dan menimbang sebahagian daripadanya atas bahagian yang lain, dan dalam mempelajari bahawa ia tidak mempunyai ilmu yang banyak seperti linguistik, tata bahasa, makna, retorik dan asas-asas perundangan. Ia adalah dalam hasil yang serupa dengan faedah-faedah yang lain. Yang kelima, bahawa perkara-perkara yang sama-sama itu bukanlah dalam perkara-perkara yang diwajibkan kepada orang yang diwajibkan untuk mengerjakannya, tetapi ia adalah dalam beberapa perkara berprinsip di mana orang yang diwajibkan itu meminta kebenaran dan penyerahan kepada Tuhan yang Maha Esa di dalamnya, dan dia berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Surah Al-Imran ayat 7. Daripada apa yang telah dikatakan tentang kebijaksanaan yang sama sekali palsu, terdapat dua pandangan, iaitu pandangan yang pertama adalah perkataan yang paling batil, dan dengannya kami maksudkan apa yang disebut oleh Ar-Razi dan menjadikannya yang paling kuat. Beliau berkata, dan yang kelima adalah alasan yang paling kukuh, bahawa Al-Quran termasuk seruan golongan kayangan dan rakyat biasa, dan dalam kebanyakan perkara mereka meramalkan daripada merealisasikan fakta saintifik yang tulen, dan ia tidak dirujuk bagi memikirkan bahawa ini adalah tidak ada murni, jadi ia jatuh ke dalam kekeliruan. Jadi adalah lebih baik untuk menanganinya dengan kata-kata yang menunjukkan sebahagian daripada apa yang sesuai dengan apa yang mereka bayangkan, dan ia bercampur dengan apa yang menunjukkan kebenaran yang jelas. Yang kedua ialah yang mendedahkan kepada mereka pada akhirnya dia termasuk orang yang menentukan. Pandangan yang kedua pula ialah ia hampir dengan yang pertama dalam batal atau serupa dengannya, dan kata-kata Hakim Abdul Jabbar, dan di antara mereka iaitu ketetapan ialah hakikat bahawa Al-Quran adalah seperti jelas dan kiasan, melalaikan dia daripada bergantung kepada taklidnya, kerana dia melihat bahawa itu bukanlah meniru perkataan, bukan sesuatu yang serupa. Asy-Syura ayat 11. Itu lebih baik daripada meniru di dalam pertentangan dengan sabdanya, dan telah datang Tuhanmu. Al-Fajr ayat 22. Sebagaimana perbezaan pendapat ulama dalam agama dan pandangan sebahagian mereka dalam ajaran yang bertentangan dengan pandangan pemiliknya, melalaikan orang yang berakal daripada meniru kerana ia bukan taklid. Sebahagian daripada mereka mendahulukan taklid mereka yang lain. Begitu juga dengan pembahagian Al-Quran kepada dua aspek yang kami sebutkan, yang pasti melalaikan daripada itu dan apa yang dipesongkan daripada taklid yang dilarang, dan dihantar kepada pertimbangan dan kesimpulan adalah dalam kebijaksanaan. Topik yang ketiga pula, jenis tikaman. Yang pertama, menafikan penghormatan Al-Quran kepada Tuhan yang Maha Esa. Ia termasuk beberapa rayuan. Yang pertama, pengiktirafannya kepada Nabi SAW dan bahawa ia telah ditulis olehnya. Yang kedua, mengaitkannya dengan petikan daripada kitab-kitab terdahulu
seperti Taurat dan Injil. Yang terakhir, tuntutan ketidaksuciannya dan kemungkinan kritikan dan pelanggarannya. Seterusnya yang kedua pula, dia mendakwa tidak menghafalnya, iaitu bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah ia telah diubah dan yang asli ia tidak ada atau ia telah ditambah atau dikurangkan. Yang ketiga pula, menuduh Al-Quran sebagai percanggahan. Dia menuduh ayat Al-Quran ni sebagai percanggahan, iaitu ayat bercanggah antara satu sama lain. Allahu Rabbi. Yang terakhir iaitu mereka menuduh Al-Quran bercanggah dengan fakta, iaitu yang pertama bercanggah dengan fakta undang-undang, yang kedua bercanggah dengan fakta sejarah, yang ketiga dan yang terakhir penentangan terhadap fakta atau fakta sains, eksperimen moden. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمي أحمد نصر الحكيم بن عبد الوهاب 061156 nombor metrik. Saya akan meneruskan lagi dengan tajuk yang keempat, Al-Mabahathu Rabi' Asbabul Ikhtilafi fil Quran, sebab-sebab perbezaan dalam Al-Quran ataupun pertikaian dalam Al-Quran. Al-awwalu wuqu'ul mukhbir bihi ala ahwalin mukhtalifatin wa tagwiratin syatta. Yang pertama, pemberi maklumat berlaku dalam keadaan yang berbeza dan pelbagai perkembangan. Al-mukhbir bihi, ini diberi khabar tentangnya. Al-thani, ikhtilaful mawdu', sebab yang kedua, perbezaan dari segi tajuk. Al-thalith, al-ikhtilafu fi jihatil fi'li, perbezaan pada keadaan fi'il tersebut. Yang ketiga, ar-rabi'u, yang keempat, al-ikhtilafu fil haqiqah wal majaz, yang keempat perbezaan pada segi hakikat dan majaz. Al-khamisu biwajhaini wa'tibaraini, yang kelima mengandungi dua wajah dan dua iktibar, yakni pada sesuatu keadaan itu ada pelbagai wajah dan iktibar. Wa dzakara sahibu kashfil asrar, dan menjemput berkata pula sahibu pengarang kashful asrar, anna min asbabil ikhtilaf fil Quran, berkenaan sebab-sebab berlakunya perbezaan dalam Al-Quran. Yang pertama, ini terbagi pada dua. Yang pertama, al-ghumudu fil ma'na, ay al-ishkalu innama yaqa'u li ghumudin fil ma'na, kekaburan makna. Kekaburan dari segi makna, iaitu masalah yang berlaku kerana kekaburan pada makna. Wal isti'aratu al-badi'ah, dan isti'arah yang digunakan isti'arah yang indah, metafora yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu thalith, bab yang ketiga, muwajihatu da'awa ta'ni fil Quran, menghadapi dakwaan-dakwaan pencela pada Al-Quran, pengkritik. Al-mabahatul awal, tanzihu kalamillah anil mata'in, apa yang perlu buat, membersihkan kalam Allah daripada fitnah, daripada celaan, daripada kejian orang. Al-mabahatul thani, mawqifu salafil ummah mimman yuthiruna syubaha wal mata'in hawla al-Quran. Topik yang kedua, kedudukan umat terdahulu yang menimbulkan syak wasangka dan fitnah terhadap Al-Quran. Awalan, in kana taliba haqqun wa su'aluhu su'alu istirsyad walakinahu qad ashkala alayhi fa innahum ma'ahu 'ala an-nahwi tali. Yang pertama, jika dia seorang yang mencari kebenaran dan persoalannya itu adalah persoalan yang meminta petunjuk, tetapi dia keliru,
maka sesungguhnya pada mereka seperti berikut. Ini ada 3. Ta'limuhu taslim wal inqiyadu linnasi. Pengajarannya tentang penerimaan dan penyerahan kepada nas. Ini dia nak katakan nas ini berkenaan apa-apa. Yang kedua, ta'limuhu billati hiya ahsan. Pengajarannya dengan cara yang terbaik. Kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga, asyiddatu ahyanan ala man la yakhafu alaihi an-natharah bisyiddati. Kesusahan kadang-kadang bagi mereka yang tidak takut bahawa dia akan lari, dia akan dapat berpaling daripada kesusahan itu. Wallahu a'lam. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.